Salah tu lah. Bukan tak boleh baca. Nabi baca 2 surah sebelum tidur. 2. Sebab dua-dua surah ni ada hubung kait dengan ma'rifah. Bukan hubung kait masalah azab kubur. Kebetulan orang yang rajin baca ni Allah pelihara daripada azab kubur. Sebab dia mengamalkan isi ajaran surah tu. Ni ajaran surah pun tak tahu, mengaji pun tidak. Pula kita buka tafsir dia lari, tak mengaji. Habis nak lari daripada azab kubur macam mana? Nampak ya? Itu dia. Jadi makanya baca tabarakalladzi bukan pasal nak lari daripada azab kubur, ya. Ni tuan-tuan mai semayang subuh jemaah itulah nak lari daripada azab kubur. Ya. Tuan-tuan bagi semayang subuh berjamaah, Aisyah berjamaah, tuan-tuan confirm orang ini terpelihara daripada azab kubur. Tak ada. Hadirin hadirat yang dirahmati lagi dikasihi, InsyaAllah kita lanjut lagi pada pengajian kitab Hakikat Hikmah Tauhid dan Tasawuf, yakni pada muka surat 800 ya, insyaAllah masih lagi dalam menyambung uraian, penafsiran, pencerahan kalam hikmah yang ke-274, cinta yang timbal balik, di bawah tajuk kecil dia. Kita lihat dulu sebahagian daripada kenyataan munajat Al-Maulana Al-Fahamah Al-Alamah Ibnu Athaillah Askandari, ya, muka surat 800 tu. Anta zakiru min qabli zakirin wa antal badi'u bil ihsani min qabli tawajjuhil abidin wa antal jawadu min qabli talabit talibin wa antal wahhabu summa anta lima wahabtana minal musta'ridin. Cantik kalam dia nah. Kelebihan yang ada kepada kitab hikam ni, yakni kalam-kalam hikmah yang disusun ubah begitu indah oleh Maulana Ibnu Athaillah Askandari, tidak ada mendapat apa-apa i'tirad, ya, daripada pakar-pakar bahasa, daripada ahli bahasa Arab ni, di mana dikatakan bahawa kalam hikmahnya begitu tepat daripada susun kata-katanya, daripada segi balaghahnya, daripada segi kesusteraannya begitu indah. Dan sehingga Rektor Al-Azhar Syekh Muhammad Abduh telah meletakkan kitab hikam ni kedua sesudah Al-Quranul Karim, memandang kepada bahasanya yang begitu indah dan isi kandungannya yang begitu jelas tentang ma'rifah. Ya, itu kelebihan dia lah. Kita lihat dulu kalam ini. Anta zakiru min qabli zakirin, engkau maha pengingat Allah. Engkau maha pengingat dari sebelum adanya orang-orang yang mengingat. Jadi Allah sebagai pengingat dulu kepada makhluk dia, sebelum makhluk mengingatinya. Engkau maha pemulai dengan kebaikan dari sebelum menghadapnya orang-orang yang ibadah. Allah lebih dulu yang memulakan nilai-nilai kebaikan kepada makhluknya, barulah diisytiharkan sebagai ibadat, barulah kita beribadat kepadanya. Engkau maha pemurah dari sebelum adanya permohonan orang-orang yang bermohon. Begitu pemurahnya Allah, seperti kita sebut sifat rahmat Allah begitu luas. Sebelum makhluk jadi-jadikan, Allah telah sediakan, ya, ruang rahmat yang begitu luas yang tidak dapat dihitung, dihisap dan dikira. Begitu tinggi nilai dan banyaknya didahulukan Allah sebelum dijadikan hamba. Kita baru nak kena nikmat, dan na'udzubillah ramai yang tak kenal nikmat Allah. Itu yang murka, ya. Sedangkan Allah dah bagi rahmat awal, dah bagi nikmat dulu, itu disebut. Dan engkau maha pemberi
Antal Wahhab. Wahhab ni maknanya pemberi, pengurnia, penganugerah. Makna Wahhab sifat Allah, satu di nama sifat Allah tu, ya, Al-Wahhab. Al-Wahhab, ya. Jadi makanya diartikan dengan penganugerah, sebagai pemberi nikmat, memenuhi segala hajat, segala keperluan hamba-hambanya, makhluknya, daripada semua sudut, semua aspek. Wa antal wahhabu summa antal lima wahabtana minal musta'ridin. Kemudian engkau bagi apa yang engkau berikan pada kami adalah kami orang-orang yang berhutang padamu. Nah, kita sebenarnya berhutang kepada Allah. Dan istilah hutang ni artinya diberi pinjam oleh Allah, diberi pakai untuk sementara, dibagi guna sementara kita hidup. Jadi kenyataannya semua daripada Allah, bukan daripada kita. Kita mari ke dunia ini dalam keadaan tidak ada apa-apa. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Di mana Allah telah mengeluarkan kamu daripada perut-perut ibu kamu dalam keadaan kamu tidak tahu apa-apa. Blank, kosong, nil, nal, tidak ada apa-apa. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Maka diberikanlah, dianugerahkan Allah kepada kamu sifat mendengar, melihat dan hati. 3 anasir, unsur yang diberikan kepada Allah begitu mulia, begitu tinggi kepada kita. 3 perkara ni maha penting lah tuan-tuan. Ya, la'allakum tashkurun, moga-moga kamu bersyukur kepada Allah. Pengertiannya ialah sebagai berikut. Dalam ilmu tauhid sudah sama-sama dimaklumi bahawa Allah Subhanahu wa taala itu maha awal dalam segala-gala. Maha awal pada pengingat makhluknya dengan kebaikan rahmatnya berupa nikmat-nikmatnya bersamaan dengan kehendaknya pada zaman azali menciptakan wujud makhluknya. Sifat al-awwal antara nama-nama Allah yang 99, dia kaitkan dengan 3 sifat lagi. Bila sebut al-awwal, dia kaitkan dengan 3 sifat. Ini kita boleh jumpa dalam suratul Hadid. Ya, al-awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. 4 sifat Allah sebut sekali. Dia yang awal, dia yang akhir, dia yang zahir, dia yang batin, dan dia atas tiap-tiap suatu amat mengetahui. Ini Allah. Bila kait sifat awal, ada akhir. Bila kait sifat zahir, ada batin. Bila kait sifat awal, ada zahir. Bila kait sifat akhir, ada batin. Jadi maknanya sehingga ulama merumuskan semua dalam satu sifat. Awal dan akhir artinya sebenarnya tidak wujud. Apa kita sebut sebagai awal dan akhir itu kerana Allah tidak ada awalan, tidak ada akhiran. Macam mana kita nak kata awal dan akhir? Itu kembali balik kesimpulannya. Boleh faham kan? Sifat awal, sifat akhir. Oleh kerana dia yang awal, belum ada mendahului dia. Nahnu, kata Allah, nahnu nusabbihun, kan kami ini adalah bukan yang masuk dalam kumpulan masbuk. Nahnu bima masbuqin, dan kami tidaklah terhitung sebagai yang mendahului, yang didahului ataupun mengikut, tapi kami adalah yang mendahului bagi segala-gala. Bila disebut bahawasanya Allah tidak ada awal, maka tidak ada akhir. Jadi bukan awal lawannya akhir. Begini. Jadi maksudnya ya. Jadi pendeknya kata, jelas bila kita sebut masuk dalam satu sifat yang maha penting, iaitu sifat al-wujud. Sebab itu kita la maujuda illallah. Tidak ada yang sebenar-benar wujud melainkan Allah, kerana dia tidak ada awalan, dia tidak ada akhiran, dia tidak ada zahir, dia tidak ada batin. Kerana dia semuanya. Jadi yang wujud hanyalah dia. Tapi disebutkan sifat ini sebagai satu kenyataan bahawa Allah itu adalah mengawali, disebut sebagai al-awwal. Maka Allah tidak mengakhiri, menyudahi segala makhluk yang dibuat, maka dia dipanggil al-akhir. Tapi dia bukan akhir. Itu makna kita akhir kesudahan, bukan muakhir. Makna kita mengakhiri akan segala-gala yang lain daripadanya. Itu maksud al-akhir, ya.
Awal dengan muawwal, tambah sikit mim tu. Bila kita sambang tambah, kita tambah muawwal, makna kata Allah yang menjadikan semua makhluknya, yang mana makhluk ini adalah awalan dan Allah lah yang mencipta jadikan. Maka itu diertikan dalam yang disebut oleh sini, maka Allah maha awal dalam segala-gala, maha awal dalam mengingat makhluknya dengan kebaikan rahmatnya berupa nikmat-nikmatnya, bersamaan kehendaknya pada zaman azali mencipta wujud makhluknya. Abu Yazid Bustami pun kita baca, Bustami pun kita baca. Nama-nama ulama ni memang dalam segi bacaan ni berbeza-beza lah. Ulama nama-nama mereka ni sering berbeza-beza pada sebutan lah, tapi kita pakai Bustami untuk guru kita ni, untuk kitab kita yang menyusun kitab kita ni, pasang dengan Abu Yazid Al-Bustami. Kalau kita buka dalam kitab lain pula Bastami. Dia ni adalah wali Aqtab. Dia punya pangkat dia sebagai wali Aqtab. Wali Aqtab ni dalam satu musim ada seorang aja. Bila dia kembali, ganti satu lagi wali. Dia kembali, ganti satu wali. Wali-wali ini dia pada zahir kata matilah, tapi sebenarnya tak mati, dia hilang. Tapi dia masih wujud, masih kekal wujud. Bila dia wujud sebagai makhluk biasa macam kita ni, tapi luar pada pandangan kita, terlindung pada pandangan kita, tersembunyi pada pandangan kita, dia akan wujud sebagai memberi bantuan. Bila ada masalah timbul kepada umat Islam, peperangan ke, bencana ke, maka mereka akan wujud. Allah suruh mereka keluar, bantu umat Islam dalam segi bantuan. Jadi mereka lebih kepada penolong, pembantu manusia kita ni. Itu kedudukan wali-wali. Sebab itu wali-wali ni bila ada orang menurun kan, menurun tak ingat, tak sedar, masuk tu nenek orang kata, dia kata pula dia wali. Ana Sunan Ampel. Wali Songo. Jangan berjaya ambil syaitan spray dia yang dia lari. Betul ni? Betul ya? Ada spirit, dia tak boleh spirit. Makhluk-makhluk halus ni dia tak boleh spirit. Spirit tak boleh. Jadi bila kita spray dia lari tapi nak pergi cari di mana? Saya tahu. Kita azan tepi dia lari. Kita azan. Bila dia menurun, dia tak ingat. Kadang-kadang jadi dalam keluarga kita, ataupun kita pergi berubat orang berubat tu tak ingat kan. Dia tak ingat tu bukan dia sebut dia wali, dia jangan percaya. Sebab wali masih hidup, tak boleh masuk dalam badan orang. Faham tak? Nampak tu dia punya maksud. Sebab tu kita kena kenal dulu wali ni. Siapa wali Maka itu payah, tidak boleh mengenal wali, lebih susah mengenal wali daripada mengenal seorang nabi. Itu ulama kata, nampak senang lagi kenal nabi, senang lagi kenal rasul, tapi susah nak kenal wali. Kadang orang yang jadi wali pun dia tak tahu kata dia wali. Wali nikah tahu wali nikah semua orang tahu tak masalah. Ni wali yang kata ni hamba Allah yang mendapat perlindungan langsung kepada Allah, di mana Allah memberikan dia beberapa kemuliaan dan kehidupan. Mukjizat berlakunya karamah tu sebagai kemuliaan, bukan satu perkara yang untuk membuktikan kewalian dia bukan kata sah kata boleh jadi perkara luar biasa tu kita ada hukum dia wali. Kalau hukum wali David Copperfield kena kata wali pasal dia boleh buat perkara pelik lah, jangan baca perkara pelik tu Jadi Abu Yazid Bastami kata, apabila kamu melihat seorang lelaki yang boleh berterbangan di udara, bila kamu lihat ini wali, dia wali Aqtab ni apabila kamu melihat seorang lelaki boleh berterbangan di udara, maka jangan kamu terpedaya, terpengaruh dengan keluar biasaan dia. Hendaklah kamu saksikan, kamu awal dan kamu amatikan, adakah dia telah melaksanakan segala perintah-perintah Allah, adakah dia telah menjauhi segala tegahan-tegahan Allah, sejauh mana dia berada dalam hududullah. Nampak tak? Itu kenyataan dia. Jadi makalah
Apabila kamu dapat melihat, kamu dapat menyaksikan bahawa dia benar-benar taat, patuh kepada Allah, berada dalam lingkungan hududullah, maka dia adalah manusia yang terpilih, yang Allah pilih dia sebagai hamba yang Allah kasihi. Dia tak kata wali, nampak tak? Sebab tu kita jangan bingung lah kalau jadi maknanya Wali Ahmad Abu Yazid Bustami ini adalah seorang wali Allah Subhanahu Wa Taala, wali aktab dia panggil. Wali aktab ni dia akan wujud dalam satu musim, ada seorang ya. Dia mangkat ganti satu orang. Nampak tak? Lepas Yazid Bustami ini dia lahir pada tahun 188 Hijri. 188 Hijri makna kata lebih kurang dalam 30 tahun lebih muda daripada Al-Imam Syafi'i lah. Nampak tak? Imam Syafi'i 150, dia 188. Jadi Imam Syafi'i tahu dia, kenal dia. Dia pun bermazhab Al-Imam Syafi'i. Abu Yazid Bustami ni punya salih. Dia sendiri satu ketika diberi mimpi oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk pergi ke satu gereja. 2 hari dia mimpi turut-turut. Dia dijemput untuk hadir ke satu gereja, ya, Santam, nama gereja tu Santam, satu gereja di mana, di Morocco begitu ya. Jadi dia pun dah dapat isyarat 2 hari mimpi itu, dia pergilah. Dia masuk gereja tu penuh lah, padri-padri apa semua, ramai dalam tu. Rupanya dalam gereja tu ramai padri daripada pengikut agama Kristian. Nampak tak? Padri tu ramai. Kemudian dia pun masuk duduk, dia pun tak perasan lah, sebab pakai serupa, pakai jubah macam tu je. Nampak lebih kurang sama ya. Dia pun ada serban juga, pakai lilit-lilit begitu je ya. Orang Arab ya, Arab, bukan orang putih. Jadi makanya duk tunggu-tunggu saat ni ketua padri mai lah. Ketua padri pun masuk, dia tak boleh berucap. Dia nak berucap tak boleh. Ketua padri ni tak boleh berucap. Dia tak boleh berucap. Dia kata aku tak dapat berucap kerana ada orang Islam dalam majlis kita. Nampak? Itu dia. Ada orang Islam dalam majlis ni, maka terhalang aku tak boleh berucap. Nampak? Sebab dia berucap benda yang salah, bukan berucap benda yang betul. Kalau berucap nak Al-Quran, tak ada masalah. Sebab memang confirm dia akan berucap perkara yang salah. Antaranya menyebut Isa sebagai anak Tuhan. Sah dah. Awal-awal dia akan sebut dah Isa sebagai anak Tuhan kan. Son of God akan tentu dia sebut. Maka itu adalah salah. Maka itu dia kata, berkatalah 3-4 orang padri, kita tangkap orang Islam ni, kita bunuh dia. Dia ada majlis. Dia kata jangan. Ya. Maka tu dia pun menyerulah, wahai orang Islam yang kamu hadir majlis ni, bangunlah, aku nak tengok rupa kamu. Bangunlah Abu Yazid ni. Abu Yazid bangunlah, dia bangun sebagai seorang Islam. Bukan pasal dia tu tak boleh berucap. Ya, dia tidak ada rasa kemegahan pada dirinya. Jadi dia bangun, dia habaqlah, apa nama kamu? Dia beritahu nama dia, nama aku Abu Yazid, dia bersekian-sekian tempat, aku bermimpi di mana Allah telah beri ilham kepada aku untuk datang ke gereja kamu. Itu aku mai begini. Nampak tak? Maka tu barulah si padri, ketua padri ini beliau berucap, dan dia pun maju kan. Dia kata beginilah, kamu akan berada dalam gereja ini dan kamu akan kekal hidup sebagai manusia dalam gereja ini, dan kamu akan kekal sebagai seorang muslim dalam gereja ini apabila kamu berjaya menjawab 50 soalan. 50, saya tak baca 50 soalan ni, kita bukan nak pecah bab tu, nak habaq dia tu punya latar belakang ya. 50 soalan kalau kamu boleh jawab betul, kami semua masuk Islam. Nampak tak? Kami semua masuk Islam. Maka ditanyalah soalan-soalan tu, satu demi satu, satu demi satu, satu demi satu. Soalan-soalan ni dia tanya, semua dia jawab betul. Ya. Dia adalah 1 bukan 2. Soalan pertama dia jawab. Dia adalah 2 bukan 3. Soalan dulu tu. Dia adalah 3 bukan 4. Dia adalah 4 bukan 5. Sampai dia adalah 10 bukan 11. Macam mana nak jawab tu? Itu soalan dia. Very simple. Dia adalah 1 bukan 2. Allah lah. Itu nombor 1, jawab dia Allah. Dia adalah 1 bukan 2. Allah. Nampak tak? Ya.
Dia adalah dua, bukan tiga. Dialah yang wajib di tauhid rububiyah, dia yang wajib tauhid uluhiyah. Nampak? Itu soalan lah. Sampailah 50 soalan habis, dia jawab betul. Sekarang dah betul macam mana? Apakah kamu boleh tunaikan apa yang telah kamu janji daripada awal tadi? Kamu akan jadi Islam semua? Dia kata ada satu. Abu Yazid kata lagu ni lah. Aku nak tanya satu soalan balik kepada hampa semua. Ya. Jadi hampa kena faham satu soalan saja aku nak tanya kepada kamu. Apa dia? Ya, yang dikatakan sebagai kunci langit dan kunci syurga. Yang tu je nak tanya. Jawab dengan betul, dengan ikhlas. Hang jawab dengan betul. Dia tanya Ketua Badri, nampak? Itu yang ada pada kamu. Pada kamu ada ilmu tu. Kamu ada maklumat dan jawapan itu. Tapi kamu telah mengkhianati semua manusia. Nampak? Maka dia jawablah. Kunci surga, kunci langit, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tu dia hang dah ada kat hang. Pasal apa hang tak jawab? Macam mana hang tahu la ilaha illallah Muhammad? Dia kata tok guru aku, Ketua Badri dulu lama hajar dekat aku. Pasal apa hang simpan perkara ini? Hang tidak zahirkan kenyataan ini dan kau sembunyi kepada semua orang ni. Nampak tak? Dia pun bangun marah dekat dia lah. Selama ni hang duk tipu kami lah. Hang tak abang kami yang betul. Maka itu cara aja untuk mengatasi kamu semua kena masuk Islam sekarang. Mengakulah semua masuk Islam. Jadilah Islam semua. Pada masa itu mengucap dengan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu sedikit kita cerita latar belakang Abu Yazid Bustami, seorang wali Allah. Ganti dia Syekh Abdul Qadir Jilani. Tapi kita jarang sebut nama Yazid ni, kita sebut Abdul Qadir banyak sebab daripada Syekh Abdul Qadir ni dia ada bawa tarekah Yazid ni, tarekah dia terhenti, tak sampai kepada kita. Maka tu dia tak masyhur. Syekh Abdul Qadir Jilani ni dia bawa tarekah daripada Abu Bakar As-Siddiq, tarekah As-Siddiqiyah, sampai kepada dia bunyi tarekah Qadiriyah. Pasti dia Abdul Qadir. Kemudian turun kepada Bahauddin Naqsyaband, nama pada tarekah Naqsyabandi. Ada sampai kepada kita sekarang Naqsyabandi lah. Naqsyabandi itu adalah lanjutan daripada Qadiriyah. Qadiriyah ni lanjutan daripada As-Siddiqiyah. Dia faham lah? Sedikit kita ambil tahu tarekah tu. Maka tu orang kenal Abdul Qadir Jilani daripada orang kenal Abu Yazid Bustami. Wallahu a'lam. Baik. Abu Yazid Al-Bustami berkata, aku telah keliru pada permulaan fikiranku tentang 4 macam. Mula-mula aku tak ada ilmu ni, aku tidak ada pengetahuan ini, aku jahil tentang maklumat ini. Aku mengira, mula-mula kita betul lah, aku mengira bahawa aku yang mengingatnya. Kemudian aku sedar bahawa dialah yang jauh sebelumnya mengingatkan aku. Bukan aku ingat dia dulu, sebenarnya Allah telah ingatkan kita dulu. Ya, banyak perkara yang Allah telah ingatkan kita dulu, baru kita ingatkan Allah. Maknanya kita nak mari kuliah subuh pada pagi ini telah diingatkan Allah dulu, tahu kan? Baru kita mari. Ingat cara mana? Dengan Allah memberikan ilham kepada kita. Nampak tak? Menyegarkan balik apa yang kita telah lazim melakukan. Nampak tak? Itu di antara. Kedua, aku mengira bahawa aku yang mengenalnya. Ada sebut kan, barang siapa mengenal Allah, barang siapa mengenal diri, maka dia mengenal Allah. Itu maknanya kita kenal kita dulu, baru kita kenal Allah. Sebenarnya tidak. Hakikat dia, aku mengira bahawa aku yang mengenalnya, kemudian aku sedar bahawa dialah yang jauh sebelumnya mengenalkan aku. Itu dia, Allah kenal kita dulu, pasal dia buat kita. Yang kita sebut al-awwal tadi, ya, dia yang hantar kepada kita ilmu ma'rifah, mengenal dia, barulah kita kenal. Kita boleh kita tengok sini hari ini berapa banyak kenyataan alamiah,
langit bumi dengan kenyataannya, dengan kewujudannya, dengan kemunasabahannya. Masih banyak ni orang tak beriman kepada Allah, masih banyak wujud orang kafir. Dia tak nampak dalil-dalil ini sebagai tanda bahawa wujudnya Allah dan kita mengenal Allah. Banyak orang yang tak kenal Tuhan, betul tak? Wa ma hum bimu'minin. Al-Quran kata wa ma hum bimu'minin, kebanyakan mereka tidak beriman. Tuhan dah sebut. Sedangkan Allah telah mengingatkan kita awal-awal lagi, ya, banyak perkara yang telah. Sebab tu kita lihat dalam sejarah banyaklah orang-orang yang asalnya dalam keadaan tidak beragama ataupun menganut agama lain, apabila diberikan kesedaran dengan melihat pada suatu contoh atau melihat sebagai satu bukti ataupun wujud satu kenyataan pada hidupnya, ya, macam Dr. Maurice Bucaille, ya, seorang pakar bedah Perancis yang membedah, dia buat dia buat satu kajian ke atas jasad Firaun. Bila dia jumpa Firaun tu, dia bawa daripada laut yang tenggelam tu, dia simpan. Tapi lama lah, bukan masa dia dah lama dia simpan tu, tapi dia tak buat apa, buh dalam tum, dalam dia punya tum tu, dia buh dia tak buat apa, ya. Baru Dr. Maurice Bucaille ni baru dia buat satu post-mortem lah, ya. Sebelum tu, kalau kita ingat dulu Ustaz Asri, tuan-tuan bisa dengar dulu tentang rombongan haji masa tu masih tegang antara PAS dengan UMNO ni lah, masih tegang. Dia ni adalah salah seorang daripada calon PAS lah. Ustaz Asri nama dia, ya. Dia telah bimbing ramai orang buat kerja haji. Rombongan haji, ya, tak ikut tabung haji, ikut dia lah. Asri bukan Zainal Abidin, Asri Muhammad, tak silap nama dia, begitulah, ya. Dia orang ikut dia bawa. Jadi Ustaz Asri ni bawa satu rombongan khususnya di Pulau Pinang. Banyak orang-orang bayan lepas ikut dia. Orang-orang bayan lepas, tapi semua dah mati. Yang ikut dia semua dah mati dah, tak ada hidup pun, ya. Masa ikut dia tu, saya masa tu lebih kurang umur dalam 32 masa tu. Umur 32. Sekarang dah 72. Dia 32. Nak masuk 73 lah sekarang ni. Baik. Jadi sehingga dibawa pergi berziarah. Dia punya rombongan haji spesial lah, pergi ziarah Mesir. Ya, pergi tengok segala piramid semua, pergi tengok jasad tu, daripada seronok pergi tu. Lepas pergi ziarah Mesir, baru pergi buat kerja haji. Biar awal sikit lah. Usaha semua di sana. Cantik lah. Dia orang buka lah. Ada lah orang tua-tua yang lepas yang saya dah jumpa, yang kena mengenal dengan saya jugalah, pasal melalui perkahwinan, ya. Buka tum Firaun tu pingsan. Buka tum, dia tengok ramai yang pingsan. Mengerikan, takut. Tengok jasad dia tu, ya. Dekat 3,000 tahun punya jasad tu. Nabi Musa dengan kita lebih kurang 2,800 tahun dah jauh, jasad. Bayangkan tengok, ya, jasad tu dengan begitu ngeri. Pasti nak tengok juga, buka tu. Dia minta kepada orang museum tu, buka tengoklah, kami nak tengok. Buka. Mula dia tak mau buka, dia suruh buka juga, tak apa. Itulah akibat dia. Bila buka-buka tu, pakat pingsan habis, termasuklah 2-3 orang yang lepas pingsan. Nampak tak? Balik ni cerita kat saya lah. Dah. Oh, tok tak boleh. Dia pakai jari dia tok lah. Tok buka tengok tok pingsan, ustaz. Hanya tok pergi tengok buat apa? Tok teringin lah tengok Firaun macam mana. Dia dah abang awal dah, jangan tak boleh tengok. Tak begitu. Baru rupa, bukan rupa malaikat maut lagi tu. Baru rupa manusia, dah orang pingsan, nampak, takut. Ngeri, ya. Ini berlaku sebelum Maurice Bucaille. Tu kita nak bang bila Maurice Bucaille buat post-mortem. Dah lama dah lepas tu, baru Maurice Bucaille ni sesudah dia tulis buku, ya, Quran, Science and Bible. Quran, Science and Bible ada dalam terjemahan bahasa Indonesia. Tuan boleh beli di kedai-kedai buku, ya. Jadi dia minta kepada kerajaan Mesir untuk buat satu post-mortem special lah di atas Firaun. Pastinya dia tahu kisah Firaun, dia tulis habis kisah Firaun semua. Tapi dia masih tak beriman kepada Allah. Nampak tak? Apabila dia bawa daripada
daripada Mesir pergi terbang ke Paris. Nampak tak? Jenuh punya kawalan tu. Dia bertakut dia orang pelari jasad tu kan. Kawalan tu punya ketat dengan tentera berjaga tu. Takkan nak sampai ke Paris tempat dia, pasal dia di Paris. Jadi dia buat pembedahan, dia buat postmortem, dia tahu kesan kenapa dia mati kerana apa. Sampai tahap tu. Dia mati kerana apa dan tahun bila dia mati. Nampak tak? Nah. Dan apa punca yang menyebabkan dia mati? Apakah betul dia tenggelam di lautan? Nampak tak? Dia mati di lautan tu sebenarnya ketika dia nak masuk laut tu, dia telah dipukul. Dia bukan mati lemah. Nampak tak? Nah. Itu satu kelebihan. Bila bukan mati lemah, jasad dia susah nak rosak sikit. Dia lambat nak rosak. Yang mati lemah ni cepat rosak. Nampak tak? Itu kelebihan yang dia tahu. Dalam sains kata begitu lah. Kalau jasad tu dia mati kerana lemas, dia akan cepat rosak, busuk. Nampak tak? Akan jadi medak, jadi macam bekam. Tapi kalau dia mati, dia masuk laut tu, dia mati dah, maka dia punya jasad lambat nak rosak. Nampak tak? Ini berlaku pada Firaun. Sebab Firaun semasa nak masuk laut tu, belum masuk laut, ada orang pukul dia. Nampak tak? Nah, orang pukul dia ni orang dia juga. Nampak tak? Orang yang ikut dia. Sebab ada bekas pukul di kepala. Luka pukul tu ada. Dia cek sampai ke situ. Kesan luka tu bukan terantuk dengan batu. Sebab Allah buka lautan tu. Tak ada batu bata apa semua. Tidak ada karang apa. Sehingga tu, umat Nabi Allah Musa AS boleh berjalan selama 12 jalan. Bukan satu jalan. 12 laluan. 10 commandment tunjuk kata satu jalan. Tak betul Bible tunjuk satu jalan. Ya. Tapi mengikut dalam hadis bahawa Allah telah buka 12 lorong. Sebab daripada 12 suku. Nampak tak? Nah, bila dia pukul tongkat dia, mercik 12 mata ayam. Tak keluar satu. Maka tu bila dia pukul di laut, buka 12 jalan. Nampak tak? Jadi 12 jalan tu, dia orang boleh berjalan tanpa bertuh belaga ke mana-mana batu. Allah buka dengan jalan tu. Nampak sah. Nampak tak? Macam mana Firaun boleh tenggelam dalam tu? Dan Allah pun tak izin dia masuk dengan hidup. Dia kena masuk dengan mati. Nampak tak logik? Jadi maka itu dia sebelum dia nak masuk kaki, masuk ke dalam laluan, salah satu pada laluan itu, orang dia telah pukul dia. Depa pukul dia ni kononnya lah, ini andaian yang dibuat supaya dia tidak masuk. Bila dia tak masuk, orang tak ikut. Bila orang tak ikut, tentulah pengikut-pengikut Firaun tak mati. Nampak tak? Dia tu kena katok dulu. Bagi dia mati supaya dia tak masuk, ketua tak masuk, orang tak ikut lah. Nampak tak? Itu cerita dah. Sebab tu kebanyakan daripada pengikut dia tak mati. Dia bawa patah balik. Sebab dia dah mati. Jadi yang masuk laut tu dia, bila dia kena pukul, kebetulan masa dia pukul itu, dia pun jatuh. Jatuh di ayak dia bawa. Laut ni bila kita duduk tepi pantai, dia akan bawa kita ke tengah nanti tak? Laut pula, laut besar. Jadi maka itu dia mati bukan ditenggelam, bukan kerana tenggelam. Dia mati kerana dipukul. Itu antaranya kertas kerja tu ada kat saya sekarang. Kertas kerja tu saya simpan yang dibuat oleh Dr. Morris Bokil. Dia bentang kertas kerja tu di seminar Al-Quran antarabangsa yang berjalan pada tahun 94 di Pusat Islam. Saya salah seorang daripada peserta wakil lah daripada Pulau Pinang lah. Kita ada 8 orang wakil ke Pulau Pinang untuk menyertai seminar tu. Jadi dia bentang kata kerja. Itu pertama kali dapat jumpa dengan dia, dapat bersalam dengan dia. Ya. Masa tu dia sudah Islam. Masa dia ambil Pusat Islam, dia Islam dah. Lepas dia buat postmortem, ya, jasad Firaun tu, dia sudah beriman kepada Allah. Baru nampak bertunjuk nampak. Ya, Allah bagi dalil-dalil, ada tengok dalil-dalil dengan kenyataan organ yang dalam tu semua macam mana. Maka dengan segera masa tu juga dalam operation theater tu juga dia buat istiharan mengucap dua kalimah syahadah, jadi seorang Muslim. Maka dia declare diri sebagai Muslim, tapi dia tak pakai nama Arab lah, masih nama dia lagi Morris Bokil sampai dia meninggal. Dan mula dia mempelajari bahasa Arab. Ya, dia boleh berbahasa Arab dengan fasih,
boleh faham Al-Quran dan tafsir Al-Quran dengan begitu jelas. Dr. Maurice Bokil, ya, wallahu a'lam. Orang tak besar sangat, tapi korang dah 5 kaki 8 inci je. Tinggi sikit lah, ya. Orang dia bukan tinggi, no? Tapi 5-8 tu tinggi lah, ya. Consider kira besar saja kita cerita habislah. Jadi arti di sini bahawa Allah mengingatkan kita dulu. Kalau kita Allah tak ingatkan kita, banyak orang tak akan jadi Islam. Itu pentingnya. Kita yang jadi Islam ni sebab bakar mak pak kita Islam. Nampak? Secara tak langsung jadi Islam. Nampak tak? Jadi pendek kata, walaupun dia dah jadi Islam, tapi tak sempurna lah Islam. Nampak tak? Banyaknya orang Islam yang tak sempurna Islam dia, kerana dia mari daripada bakar. Nampak tak? Yang jadi Islam sempurna tu mari kerana ingatan. Yang dapat ingatan tu jadi Islam sempurna. Nampak tak? Yang turun Islam secara bakar, banyak yang tak sempurna. Sebab tu turun Al-Quran, ya, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ahsan. Serulah ud'u ni makna kita memberikan tiap-tiap individu manusia orang Islam ni kena menyeru kepada jalan Tuhan. Memberi erti bila tiap-tiap diri terlibat keluarga kita, anak pinak kita lah. Nampak tak? Ya? Kalau ud'u dia baca dengan panjang, wow tu, memberi erti menyeluruh semua. Tapi Allah sebut tiap-tiap ud'u, pendek ain tu. Ud'u ila sabili rabbik. Sebab ada yang orang berjalan dalam jalan Tuhan, ada orang berjalan di luar jalan Tuhan, ada yang berjalan satu kaki dalam jalan Tuhan, satu kaki di luar. Jadi hari ini umat Islam banyak yang satu kaki dalam Islam, satu kaki di luar. Nampak tak? Jadi ayat ni turun memberi erti bahawasanya walaupun ramai orang Islam, tapi tidak semuanya benar-benar mengamalkan Islam. Berlaku pada masyarakat kita sendirilah, masyarakat Islam sendirilah kita lihat lah. Sehingga Dr. Azhar mengatakan al-Islam mahjubul muslimin. Islam tu akan dihalang oleh orang Islam sendiri. Nampak? Pasal orang Islam yang tidak ada ilmu, yang tidak mengamalkan Islam tu, yang akan membantah orang Islam tu sendiri. Nampak tak? Bukan orang kafir ada sah. Jadi orang Islam lah yang menghalang perjalanan Islam dalam masyarakat Islam sendiri. Kita dapat saksikan sendirilah, ya. Banyak kan? Wallahu a'lam. Baik. Itu nombor 3. Nombor 3, aku mengira bahawa aku yang mencintainya. Kemudian aku sedar bahawa dialah yang jauh sebelumnya mencintai aku. Itu dia. Nampak? Yang keempat, aku mengira bahawa aku yang menghendakinya. Kemudian aku sedar bahawa dialah yang jauh sebelum menghendakinya. Jadi makna kita 4 perkara ni dikata oleh Abu Yazid pentinglah bagi kita, ya, bagi kita. Pertama sekali, Allah, kita kena sedar bahawa sebenarnya kita dapat melaksanakan segala kebaikan, kebajikan, beramal, beribadah ni kerana Allah telah memberikan ingatan kepada kita dulu. Aqimis salata li zikri, tegakkan salat buat mengingati aku. Nampak tak? Salat tu Tuhan punya. Lepas tu dia datang ingat dulu, ingat dengan salat dulu. Mula ayat tu kita perhati tengok, ya. Aqimis salata li zikri, tegakkan salat buat mengingati aku. Cuba kita perhati letak ayat ni macam mana. Pertama Tuhan kita sedar salat tu adalah sebagai peringatan daripada Allah dulu. Bila kita dah sembahyang baru ingat Tuhan. Nampak tak? Bukan ingat mai dulu. Daripada Allah ingatan itu datang dulu. Jadi kita bersembahyang ingat Allah. Orang yang tak ingat Allah ni artinya orang yang tak sembahyang. Jawab dah. Paling mudah kita nak faham. Maka itu dalam ingatan ni, tuan-tuan. Macam mana kita ingat ni? Ya, kita minta sekarang, kita kena minta ingatan Allah berjalan di atas kita terus. Peringatan perkataan Allah biarlah berjalan terus ke atas kita, tuan-tuan. Sekarang lagu ni lah. Kalau kita ambil jalan dia pasal perjalanan makhluk cara kita lah sekarang. Kalau kita nak kata satu orang tu ingat kat kita lagu mana, tuan-tuan? Kita akan nampak bukti, ya? Nampak, ya? Dia akan kerap menghubungi kita satu. Itu tanda dia ingat kat kita, betul tak? Ya, itu cara makhluk. Tuhan dah buat dah pada kita, kita nak faham. Kita boleh kata orang dia ni ingat kat aku sungguh. Pasal apa? Tiap-tiap minggu mesti telefon. Nampak tak, ya? Tiap-tiap minggu mesti telefon. Seorang anak yang ingat kepada ibu, tiap-tiap minggu telefon. Kalau tak telefon, mak ni kata apa? Dia ni tak ingat kat aku dah. Nampak tak? Allah Subhanahu Wa Taala, sekarang kita minta Allah ingat kat kita selalu. Allah dah ingat dah. Allah dah ingatkan kita. Daripada awal maka tu kita boleh ingat dia.
Tetapi kita kena minta kepada Allah supaya Allah sentiasa mengingatkan kita. Takut kita lupa. Kerana manusia ni insan tu makna kata daripada perkataan nasya, makna lupa. Makna insan tu, insan tu sebahagian daripada makna insan adalah pelupa, orang yang pelupa. Sebab dia ada nisyan dalam tu. Nampak tu Kalau tak lupa bukan manusia. Binatang tak lupa. Binatang tak lupa. Tuhan tak bagi kat dia yang tu. Nampak tak? Depa ada ingat, lupa tak? Dah? Ingat, depa ingat sungguh. Apa kita buat kat dia depa ingat. Nampak tak? Dah. Sama ada depa akan dekat dengan kita atau depa akan lari dengan kita. Itu binatang. Memanglah tentu dah. Kelebihan yang Tuhan bagi dah. Tapi manusia ni memang dia pelupa. Nampak? Ya, wa kana lahu jahulan zaluma, Tuhan kata depa ni jahil lagi zalim. Itulah manusia ni, ya. Tak boleh tunai amanah Allah. Tak boleh, ya. Jadi makanya tak dapat tidak kita minta ingatan kepada Allah ni dalam bentuk doa. Maka saya tunjuk satu doa kepada tuan-tuan yang merupakan dalam bidang tasawuf lah doa ni, ya. Doa ni cantik. Kalau siapa nak berhajat boleh bagilah tuan-tuan nak minta. Doa ni Tok Imam pun boleh baca dan cara seorang pun boleh baca sebab dia bawa dengan jamak. Nampak tak? Dia bawa dengan jamak. Tapi biasanya doa ini diamalkan dalam peringkat tawajuh. Orang tarekah ni tuan-tuan, dia ada hari-hari dia akan berhimpun, dia akan melakukan tawajuh, zikir kepada Allah. Ya. Jadi Syekh Mursyid nanti ada depan. Kita nanti ada ramai-ramai anak murid dan tarekah tu akan mengamalkan beberapa hizib. Dia ada di situ, pertama dia ada zikir, kedua dia ada istighfar, ketiga dia ada salawat, keempat dia ada hizib, yang kelima dia ada munajat, yang keenam dia ada doa. Semua tak sama tu. Ini dalam tawajuh. Dalam tawajuh lah. Dia akan masa lebih kurang dalam 3 jam baru habis. Bila kita duduk majlis tu 3 jam baru habis dia punya program tu, ya. Dia mula-mula tu kita akan minta dulu lah. Mula dengan zikir, dengan la ilaha illallah, la ilaha illallah, zikir. Kemudian baru datang dengan istighfar, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim. Lepas tu baru datang dengan salawat Nabi. Bacalah salawat Nabi, salawat Ibrahimiyah. Lepas baca tu tak ada salawat qulubiyah, salawat syifa, apa tak ada. Dia bawa salawat sahih, salawat Ibrahimiyah yang kita baca dalam sembahyang. Salawat tu lah. Lepas salawat tu baru dibawa dengan dia bawa dengan hizb. Hizb ni satu rumpun. Dia zikir ada dalam tu, dia ada doa dalam tu, dia ada Quran dalam tu, Quran pun ada Quran dalam tu, dia juga ada selawat dalam tu. Satu himpunan hizib. Hizib ni tuan-tuan boleh tengok dalam buku-buku doa lah. Kalau tuan-tuan pergi di kedai buku, kedai kitab, minta Majmu' Syarif. Ingat Syarif, Majmu' Syarif. Kitab ni dulu ni Saudi tak suka kitab tu. Dia kata bid'ah. Dia reka kan. Bila orang pergi haji, nanti ada bakul besar sebelah dekat custom checkpoint. Buka beg kita, nampak buku tu, dia lempak siap masuk bakul lah. Nampak tak? Penuh satu bakul buku. Orang Malaysia dulu, Tok Imam dulu tak ada kursus haji. Tok Imam Bersani apa nak pergi Mekah, bawa tu yang ni, bawa hizib, dia bawa Majmu' Syarif ni baca di Mekah semua ada dalam tu. Tahlil pun ada, talqin pun ada, surah-surah pilihan ada, nampak selawat-selawat Nabi pilihan ada. Itu kita panggil hizib. Hizib jadi termasyhur Hizib An-Nawawi, Hizib An-Nawawi, Hizib Bahar, Hizib Nahar, nampak tak? Hizib Nasar. Itu banyak hizib-hizib ni tuan boleh tengok sendirilah dalam buku-buku kitab-kitab doa ada sebut. Ada satu buku cantik sekarang dicetak oleh satu Pustaka Hidayah, cetak buku ni, tuan-tuan boleh belilah di kedai. Huruf dia pun besar-besar, khat dia pun cantik, kertas dia pun kertas yang berkualiti, ya.
Nama dia Majmu'al Karimah. Majmu'al ada satu Majmu'al Barakah. Pergi kedai apa nama Hasani, kedai Hasani masuk pergi cari, ada besar. Nama dia Majmu'al Barakah. Tuan-tuan buka dalam tu jenuh kalau nak main. Nampak tak? Macam-macam zikir, doa, munajat, selawat ada dalam tu. Kita kena amal semua tu tuan-tuan ya. Kerana kita nak balik kepada Allah, kita nak dekat dengan Allah. Kerana tuan-tuan beribadat ni pasal apa? Tujuan kita beribadat kepada Allah, saya suka mengulang balik, tuan-tuan kena ingat, ada 3 motif. Sembahyang sunat duha bukan pasal rezeki, jangan salah faham. Ya. Baca surah Tabarakallazi bukan nak lari daripada azab kubur. Jangan salah faham, tapi yang tu banyak kita buat kan. Ya. Tiap-tiap malam baca Tabarakallazi, pergi cetak semua bagi seorang sekepin baca. Pasal apa? Takut azab kubur. Bukan daripada takut ke Allah. Dia bukan takut ke Allah, takut ke azab kubur. Kubur ni siapa punya? Seolah-olah munkar nangkir lebih hebat daripada Allah. Daripada takut munkar nangkir lagi daripada Allah. Nampak tak? Salah tu lah. Bukan tak boleh baca. Nabi baca 2 surah sebelum tidur. 2. Sebab 2 surah ni ada hubung kait dengan ma'rifah. Bukan hubung kait masalah azab kubur. Kebetulan orang yang rajin baca ni Allah pelihara daripada azab kubur. Sebab dia mengamalkan isi ajaran surah tu. Ni ajaran surah pun tak tahu, mengaji pun tidak. Pula kita buka tafsir dia lari, tak mengaji. Habis nak lari daripada azab kubur macam mana? Nampak ya? Itu dia. Jadi makanya baca Tabarakallazi bukan pasal nak lari daripada azab kubur. Ni tuan-tuan main semayang subuh jemaah, itulah nak lari daripada azab kubur. Tuan-tuan bagi semayang subuh berjemaah, Aisyah berjemaah, tuan-tuan confirm orang ini terpelihara daripada azab kubur. Tak ada. Sebab tu subuh antara waktu yang hidup waktu subuh tu. Dia kata ada makhluk yang hidup, yang mati tapi bernafas. Ini soalan Badri tadi tanya dekat Abu Yazid. Ada makhluk yang mati tapi bernafas. Apa tak ingat, tak tahu Saya baca surah tu tadi. Was-subhi tanafas fala uqsimu bil khunnasil jawari kunnasi wal as'as was-subhi tanafas. Subuh yang bernafas. Subuh lah, sembahyang satu waktu yang bernafas tapi dia mati. Nampak tak? Maka tu kita kena sembahyang subuh berjemaah. Dan satu nak ambil nafas. Nafas tu makna kata suatu warid daripada Allah. Allah hantar ni satu warid, satu cahaya dalam diri kita. Kita akan berhubung langsung dengan Allah, kita akan mencintai Allah dan kita akan redha dengan Allah. Lebihnya sembahyang subuh tu. Nampak tak? Dan merupakan sebagai pelindung daripada segala macam bahaya dunia akhirat, termasuk azab kubur. Pasal tu dikatakan subuh ni satu waktu yang bernafas, waktu lain tak. Faham tak? Was-subhi tanafas. Surah Insyiqaq juz Amah juz 30 buka. Surah surah apa nama? Surah Takwir. Salah apa? Surah Takwir nama dia. Nabi kata barang siapa baca 3 surah, hafal 3 surah ni, dia bangun dia akhirat, orang bangun keluar daripada kubur takut, dia keluar daripada kubur macam pesta. Barang siapa hafal 3 surah ni baca, Nabi suka baca dalam sembahyang subuh. Tu saya bawa subuh tu. Nabi suka baca surah-surah ni pada sembahyang subuh. Kerap Nabi akan baca. Ya, kita bawa dalam sembahyang tahajud tuan-tuan, pasal kita bukan imam. Kita makmum, imam tak mau baca, imam nak baca watin. Nampak tak ya? Watini wa zaitun. Apa sembahyang subuh baca waktu sembahyang baca surah tu? Baca surah-surah atas tu. No. Amma yatasaalun baca. Ni baca watin. Nampak masjid saya sana ya, bayang baru ni. Nampak ya? Macam nak tegur dia bah. Apa tak kerti ya? Masjid punya besar, surah dia pendek. Untuk imam. Ya. Bacalah panjang-panjang sikit. Ini makna kata satu surah Takwir, Iza syamsu kuwirat. Itu mula-mula punya surah saya baca rakam pertama kan. Yang kedua, Iza sama'u fatarat, infitar. Yang ketiga,
idza as-samaa'u shaqqat wa adinat li rabbiha wa huqqat wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat. Yang ni orang-orang kafir Quraisy tunduk dekat Nabi. Dia kata ini bahasa ni semua kami tak pernah pakai dalam percakapan kami hari-hari, kami tak pernah jumpa kalimah-kalimah ni. Mana Muhammad dibawa ni? Tentu dia bukan reka, dia bukan diajak, dia bukan belajar, dia diajar langsung oleh Allah. Bahasa tu bahasa Al-Quran, bahasa Tuhan. Nampak tak? Dia pun tahu tapi tak beriman. Nampak tak? Susun kalimah-kalimah tu punya indah dengan makna letak lari dan ada message pula dalam tu. Mana nak boleh susun tu? Nampak tak? Kita kadang susun pantun tapi tak kena. Nampak tak? 2-3 kucing berlari. Nampak tak? Mana nak sama si kucing belang? 2-3 boleh cari, mana nak sama abang seorang. Lari jauh. Nampak tak? Tak ada message dalam tu. Nampak tak? Tak gitu? Ya? Tu dah. Pisang mai dia ada peti. Masak sebiji, pisang mai dibawa belayak, masak sebiji ada peti. Kalau hidup tak mau belajar, duk bodoh lah sampai mati. Nampak? Itu saya punya lah. Saya susun. Nampak tak ya? Boleh faham lah? Jadi insyaAllah kita ingat dulu tu lah. Jadi pendeknya, kalam Allah ni punya perhati. Jadi pendek kata kita buat ibadat ni tuan-tuan, ada 3 motif saja. Jangan ada sebab-sebab lain. Pertama, kita buat ibadat ni kerana untuk mengingati Allah. Sembahyang apa pun tuan-tuan buat. Aku pergi mengaji, aku pergi baca Quran, aku sembahyang tahajud, aku sembahyang duha, sembahyang tahajud, aku puasa sunat Khamis dan juga hari Isnin. Nampak tak? Aku bersedekah, berjariah, berwakaf, semuanya kerana untuk mengingati Allah Subhanahu wa taala. Ingat Allah sebagai Tuhan yang pengurnia nikmat. Nampak tak? Tuhan yang anugerah nikmat, Tuhan yang punya memiliki segala nikmat. Lepas tu kena ingat dekat dia. Nampak tak? Satu orang bagi kita tiap-tiap bulan duk bagi. Nampak tak? Ada seorang profesor. Dia cukup bangga dengan saya pun tak tahu kat mana lah. Dia tak ada nak mengaji lah sebab dia profesor duk bekerja luar. Tentu saja cerita habis lah, pasal lah tak ada dah. Dia bagi sebulan 500 kat dia, masuk akaun. Nampak tak? Sebulan 500. Saya suka dia tengok dalam YouTube, dia baca dalam YouTube. Ada YouTube saya keluar. Dan dia baca Facebook, orang masuk YouTube, ya. Dia baca-baca, dia berkenan. Dia dapat berhubung. Nampak tak? Dia minta nombor akaun. Saya kata nombor akaun dia buat apa? Ustaz bagi, dia kata. Saya bagi kat dia. Bila saya bagi kat dia, tiap-tiap bulan bagi 500 masuk. Berapa lama tuan-tuan? 3 tahun. Lepas tu dia mati. Dia mati dah. Sekarang mati dah. Dia mati benda tak mati ya. Nampak? Nampak tu? Pasal apa dia buat begitu? Dia ingat dekat saya. Pasal apa dia ingat dekat saya? Kerana dia dapat tengok beberapa perkara artikel yang dia dengar dalam ceramah YouTube, gambar menarik kat dia lah, yang dia pandang penting kot bagi diri dia. Di atas ingatan itu, ingatan dia kepada saya tu, nak sambung ingatan dia, dia bagi sebulan 500. 3 tahun. Kita pun nak malu nak sekat tak boleh. Nampak tak? Duk masuk tiap bulan 500. Oh, hebat profesor. Satu universiti lah, tak payah habaq di mana lah. Tapi dia dah kembali ke rahmatullah. Saya tak habaq ni baru habaq apa ni? Tak pernah habaq kat siapa lagi. Yang tahu isteri saya. Nampak tak? Dan isteri dia, isteri profesor tu. Tu sajalah. Nauzubillah. Kita mohon perlindungan daripada Allah daripada sesat. Jadi yang pertama, orang kalau ingat kita tuan-tuan, akan lakulah apa-apa perkara dia buat lah. Hantar lah kuih, hantar makanan lah, hantar cok kodok lah, apa semua yang kita minat lah. Nampak tak? Tanda dia ingat kat kita. Kita pun kata dia ni ingat kat aku subuh, kata. Nampak tak? Ya? Dalam masa pandemik pun dia ingat juga. Ini makna kata orang yang kita ingat. Macam itulah. Jadi sekarang ni kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, kita buat ibadat kepada Allah tuan-tuan. Pertama sekali kerana untuk mengingat Allah semula. Sebab Allah sentiasa mengingat kita Allah ingat bagi rezeki, tak lupa kan? Nampak? Allah ingat bagi sihat, tak lupa ke? Itu semua Allah ingat tu. Kalau Allah lupa, lingkup, maka tu Allah sebut wala ya'uduhu hifzuhuma wa huwal aliyul azim. Tidak ada keberatan bagi Allah mentadbir langit dan bumi kerana dia Maha Ali, Maha tinggi lagi Maha agung. Nampak tak? Itu artinya Allah ingat dekat kita. Nah.
Sebab kita dapih boleh sedut, boleh sekurang-kurangnya kita masih boleh menyedut, ada udara, kita boleh sedut, boleh hidup. Keluar nafas, masuk nafas ni. Tuhan ingat, kalau Tuhan lupa kita, lupa satu saat, nampak tak? Maka itu kita kena balas balik. Ya, sanuqri'uka fala tansa. Sanuqri'uka fala tansa, dan kami akan menyebut kamu. Nampak tak? Dan janganlah kami dilupakan. Nampak tak? Nampak ya? Baca Quran, kan? Kita minta doa Quran, kan? Ya, minta supaya Allah jangan lupakan kita. Biar kita ingat sampai nak mati pun ingat Al-Quran lagi. Ya, itu dah. Ayat saya baca tadi ni dalam surah Sabihis. Sanuqri'uka fala tansa. Suruh anak-anak kita yang kecil-kecil lah, yang pergi sekolah, cucu-cucu kita lah, tidur malam, suruh dia orang baca 10 kali. Pada hari ke-40 tak lama sangat, 10 kali. Apa nak tidur? Sebelum tidur, selain daripada baca doa-doa tidur, baca ini, sanuqri'uka fala tansa, sanuqri'uka fala tansa. InsyaAllah budak-budak tu akan jadi ingatan kuat, ingatan dia kuat. Nampak tak? Ya, baca pelajaran apa semua akan lekat, ya, dan mudah faham. Ini kelebihan Sabihis surah tu lah, ya. Hari Jumaat kita baca, habis makmum kita mau jadi ingatan kuat. Nampak tak? Tok Imam baca surah tu, makmum semua jadi ingatan kuat. Nampak tak? Tapi Tok Imam tak mau baca surah tu. Banyak masjid-masjid di Pulau Pinang Tok Imam tak reti dalam ilmu. Nampak tak? Dia tak tahu bab ni. Sampai ada orang tanya, Ustaz, pergi mana-mana surah Jumaat baca surah ni? Dia tak tahu lah. Pasal apa? Saya kata, nah tu Nabi baca. Saya Nabi suka. Nampak tak? Nabi tak pernah miss tiap-tiap Jumaat Sabihis dengan Hal Ata, ataupun Mukmin dengan Al-Jumaat. 2-4 surah ni Nabi akan baca. Termasuk Imam Mekah, Imam Madinah semua. Tuan-tuan buka tengok Jumaat, tiap-tiap Jumaat. Imam Mekah, Imam Madinah hari Jumaat akan baca surah ni. Walaupun dia hafal Quran, kita hafal yang tak habis, bawa surah panjang-panjang tengah-tengah hari Jumaat. Surah hafal tak tahu mana lah, tapi tak mau baca surah ni, ya. Jadi masyarakat kita tak dapat nikmat tu. Dia suruh baca surah tu supaya pertama masyarakat qaryah kita kasih sayang. Surah tu punya kelebihan, tuan-tuan. Baca bagi makmum dengar, qaryah kita akan jadi kasih sayang. Kedua, qaryah kita punya ingatan yang kuat kepada Allah. Nampak tak? Ketiga, kita punya rezeki murah. Surah tu punya kelebihan, tuan-tuan. Imam tu bertanggungjawab, amanah. Saya teringat yang tu kena baca. Tuhan dah bagi satu jalan, Nabi dah buat. Kenapa tak ikut? Ilmu ni tak ada, tak tahu kelebihan baca surah tu pasal apa. Nampak tak? Kita kena korek, tanya habis-habis. Ya, nombor satu, semua masyarakat akan sayang. InsyaAllah berkaryah tu baik, orang tak bergaduh. Kalau bergaduh pun kecil-kecil lah. Nampak tak? Sebab semua pergi semayang. Laki-laki yang penting, bukan perempuan. Laki-laki pergi semayang. Dia pun nak bawa balik kasih sayang tu. Nampak tak? Sebab tu Allah fardu Jumaat kepada lelaki. Baca pula surah tu. Bila kita baca surah tu, Tok Imam baca surah tu, Allah akan masukkan kasih sayang. Nampak tak? Sebab Nabi kata, surah ni aku sayang surah ni. Allah lebih-lebih lagi sayang surah ni. Kita pula kena sambut, kita pun sayang surah ni. Bila kita baca, semua masyarakat qaryah insya-Allah sayang. Jamin insya-Allah kita tengok qaryah tu tak bergaduh. Semua bagus. Buat apa semua menjadi. Kedua, di mana mereka ini di antara yang kata akan ingat Allah. Banyak yang akan ingat tentang hukum, ingat peraturan, ingat pelajaran Islam. Dia ingat. Mau nak mengaji, baru masjid-masjid boleh penuh. Itu dia. Nampak tak? Baru teringat nak pergi semayang di masjid, nak pergi dengar mengaji. Kelebihan surah ni, seminggu sekali duk bagi kat dia bah. Duk tanam kat dia, kita duk injek kat dia bah, nampak Kemudian yang ketiga, murah rezeki, tuan-tuan. Masyarakat qaryah tu murah rezeki. Pas dia dengar tu Imam baca surah ni, kelebihan hari Jumaat tu. Hari Jumaat tu hari raya langit bumi, besar pada Idul Fitri, besar pada Idul Adha lagi. Ya. Hari Jumaat tu lebih besar daripada hari raya Idul Fitri, lebih besar pada Adha. Pasal apa? Langit pun sembahyang serentak dengan kita. Malaikat di langit sembahyang Jumaat, tahu tak? Mana yang kena turun, Allah suruh turun sembahyang Jumaat dengan kita. Nampak tak? Malam Jumaat dia baru turun. Lepas tu malam Jumaat kita wangikan masjid, wangikan rumah. Buat tempat perasaan, bukan panggil Tok Nenek mai. Orang tak faham. Dia baru kata, apa lah buat tempat perasaan ni? Hari Khamis Tok Nenek. Bukan Tok Nenek mai, hari
Hari Khamis malam Jumaat, para malaikat langit turun. Ra'i malaikat sebab masuk rumah kita. Depa masuk rumah kita dulu, nak pergi sembahyang Jumaat besok, nampak tak? Kita kena baca lah, buat benda-benda bagi malaikat boleh mai. Nampak tak? Itu kelebihan. Wangikan rumah bukan sebab berasap. Apa cara pun wangikanlah rumah tu. Nampak tak? Ya. Supaya kita dapat bersama malaikat doa rahmat masuk. Besok dia turun sembahyang Jumaat kita. Sebelum subuh daripada sampai Jumaat. Tunggu di pintu-pintu nak tulis nama. Siapa masuk dia tulis nama. Sampai Tok Imam masuk. Tok Imam masuk dia pun tutup surat. Tok Imam jangan mewah. Pergi menyorok di mana-mana saat tu. Nampak? Tu ada bilik imam, faham? Azan baru Tok Imam keluar, baru pandai. Nampak cerdik. Tapi hari ni duk tunggu-tunggu sampai masuk azan, Tok Imam tak mai. Yang tu dia takut, dia suruh mewah. Nampak? Saya kena agak saya sendirilah. Kalau masjid mana-mana saya pergi lambat, saya duduk dalam kereta. Dia pun susah hati, ustaz tak mai apa hari ni. Nampak? Kita nak ambil fadilah tu. Dia pun duduk bimbang tak mai. Mai ikut saya dia turun dia kereta. Tengok ustaz dah. Baru pergi abang, dia pergi atas ustaz dah. Nampak? Yang mana masjid dah tahu budaya saya, dia tak main tanya lah sekali je lah. Nampak? Tapi bimbang juga. Kereta tak nampak. Nampak tak? Tu dah. Ini kita nak ambil faham lah tuan-tuan lah. Kerap kali betul lah. Tunggu. Tok Imam tak mai. Bukan Tok Imam tunggu di luar. Tok Imam tak mai. Tu dah. Jadi masalah. Tu. Ni baru ni satu masjid tu betul. Tok Imam tak mai. Telefon saya. Nampak tak? Telefon dekat nak masuk Jumaat. Telefon. Ustaz di mana ni? Saya kata saya kena baca khutbah di satu masjid. Nampak tak? Ya. Ustaz tu boleh main masjid kami. Tu masjid ni siapa nak buat? Dia kata. Punya tak faham. Nampak tak? Pasal apa? Khatib kami tak main hari ni. Awak hampa begitu banyak ramai tak ada seorang boleh baca khutbah. Nampak tak? Ya. Mak dia kata masyarakat kita tak ambil tahu pasal Islam. Sebab tu Sayyidina Ali kata apa? Kalau berlaku 5 perkara, habis umat Islam tidak jadi soleh. Yang pertama, orang yang kekal dalam kebodohan. Duk bodoh tu lah tak mau mengaji, nampak? Dia suka jadi makmum, tak mau jadi imam. Tak teringat satu hari kalau imam tak ada, aku nak ganti. Tak pernah teringat lagu tu. Patut kena teringat lagu tu lah. Aku duduk belakang Tok Imam. Satu hari Tok Imam ni pun mungkin tidak ada ataupun mati. Siapa nak ganti? Mungkin aku boleh ganti. Belajarlah bab imam. Walaupun duduk di belakang Tok Imam ni tak. Asal aku tak jadi imam, tak payah mengaji bab imam. Bila main tak ada masalah tidak ada imam, tak ada siapa nak ganti. Pengurusi pun ambil mikrofon. Yang malu. Siapa boleh baca khutbah? Siapa hang tu lah kena naik baca khutbah pengurusi. Nampak tak? Tengok saya ada di belakang. Minta Ustaz Hasan nampak belakang tu mai. Nampak tak? Saya tak mau pergi dah. Dulu takut orang masjid tu dah. Dia gamit saya turun pergi lah. Nampak tak? Ini masalah jadi masjid kampung Melayu. Masjid Melayu Jalan Aceh. Tu yang jadi tu. Yang jadi cerita ni. Abang pergilah. Tidak. Tak ada khatib. Bayang baru pernah jadi sekali. Tak ada khatib. Khatib tak mai. Nampak tak? Khatib tengah jalan macam mana ke jam kereta tak boleh mai. Dah pengurusi buat pensiaran. Minta. Tapi tak ada. Pengurusi tak ada dah ni. Pergi ke mana arah tak ada lah. Minta siapa-siapa boleh baca khutbah. Orang depan kata apa? Pengurusi lah baca. Saya tak boleh. Tak boleh dia kata. Nampak tak? Punya ramai dekat 4,000 orang sembahyang masjid tu. Seorang pun tak boleh tampil. Mujuk ada satu orang dalam tu. Orang tu dia tak mau orang tu. Orang tu kena panggil. Orang tu dia tak mau. Dia sek dia. Nampak tak? Penghabis kena panggil dia juga. Dia pun panggil pergi buat. Dia pula bukan hafal apanya. Nak kena tengok buku. Nampak tak? Dah pula gagap habis. Nampak tak? Jadi masalah. Inilah satu perkara yang kita nak ambil faham tuan-tuan. Sedikit masalah kita sekarang. Kita kena belajar semua perkara. Dalam masalah, kiranya kalau tidak ada pengganti, hilang, kita boleh ganti. Tak ada Tok Bilal boleh naik. Nampak? Ini masjid kita ni pasal apa? Nampak tak? Satu ketika tak ada orang nak azan. Saya suruh azan, dia kata Ustaz azan. Dia suruh saya azan. Nampak? Ini masalah tuan-tuan. Bila kita tunjuk tu kira boleh lah. Belajar buat azan. Tak apa saya buat azan. Tak ada imam, saya jadi imam. Nampak? Tak ada Bilal, saya jadi Bilal. Nampak? Ya? Tak gitu. Jadi Tok Siap tak mau tak cicak dia batang kan. Dia ada orang tu juga. Nak jadi Tok Siap pun tak ada. Sampai tahap itulah punya masyarakat kita sekarang. Baca Sabihis. Buat Sabihis insya-Allah semua jadi elok tuan-tuan. Kita akan tengok muncul ya wajah-wajah baru dalam
mensinari syariat Islam atau syiar Islam. Wallahu a'lam. Itu kita kena faham dulu. Yang pertama, ingat kepada Allah, saya tak lupa. Nombor dua, kita buat ibadat kerana untuk semata-mata kerana untuk mensyukuri Allah. Terima kasih. Tak ada benda yang kita nak balas. Semua 100% Tuhan punya. 100% daripada Allah. Sampai nak gerak jari, nak angkat tangan takbir pun Tuhan izin. Kalau Tuhan tak izin, tak boleh angkat tangan. Nampak tak? Itu saya pernah sebut pada minggu sudah kan? Taat dalam taat. Manusia ada 4. Satu, taat dalam taat. Kedua, taat dalam durhaka. Yang ketiga, durhaka dalam taat. Yang keempat, durhaka dalam durhaka. 4 kumpulan manusia ni. 2 saja boleh pakai, 2 lagi hanyut. Yang mula, taat dalam taat. Yang tu kita mau. Nampak tak? Taat dalam durhaka, jangan. Tapi yang tu yang banyak. Yang tu yang banyak. Nombor 3, durhaka dalam taat. Bagus. Bagus. Macam nombor 1 juga. Tapi dia kurang sikit. Nombor 4, durhaka dalam durhaka. Na'udzubillah. Dah tak sembahyang, dia pergi orang sembahyang, dia kacau orang sembahyang pula. Tu kita durhaka dalam durhaka. Dah hang tak sembahyang. Nampak tak? Hang pergi kacau pula orang sembahyang. Nampak tak? Dah. Ini cerita dia. Itu yang kata durhaka dalam durhaka. Jadi 4 kawan, 4 kumpulan ni. Yang pertama, taat dalam taat. Ini kita nak. Yang nombor 1. Dia buat ibadat semua syukur kepada Allah. Sebab dia sedang apa? Semua nikmat Tuhan ni ibadat. Aku nak angkat tangan ni pun Tuhan nak suruh. Tuhan kalau tak izin tak boleh angkat tangan. Aku nak baca Fatihah ni pun Allah letak di mulut aku. Kalau Allah tak letak di mulut aku tak boleh baca. Nampak tak? Jangan baca pasal penyakit. Ada orang pasal penyakit, tanda-tanda orang nak kena stroke, dia baca tak boleh. Tanda orang nak kena stroke lah. Orang kesihatan kata, doktor kata, tanda-tanda orang nak kena stroke ni, dia baca dah berbelai. Nampak tak? Dia tak boleh baca betul. Duk baca elok-elok lah, tak boleh baca elok lah. Dah. Sebut huruf pun tak mau nak cantik, panjang pendek pun tak boleh, napas pun dah tak ada. Itu tanda kata orang nak kena stroke. Nampak tak? Na'udzubillah. Tak, kita tak. Mak ada kata Allah izin kita dan Allah juga nak bagi kita boleh baca ataupun tidak. Allah, kita tak pergi ke mana. Kita pegang satu aja Allah. Jadi nombor 2, kita buat ibadat. Kalau semua ada Tuhan bagi, pasal apa kita nak bangga dengan ibadat kita? Kita tak akan nampak kita punya kelebihan, betul tak? Aku boleh bangun sembahyang tahajud, tak boleh habaq ke orang. Aku sembahyang tahajud tau. Aku kuat. Iman aku boleh sembahyang tahajud. Sebab dia tak akan kata dulu tu kalau dia tahu Allah tak izin dia tak dibangun malam. Nampak tak? Allah lah izin aku. Tak nampak. Ya Allah, bangunlah aku tengah malam ni. Kalau Engkau hidupkan aku, ya Allah, Engkau izin kau bangunlah aku sembahyang tahajud malam ni. Kalau kita nak buat begitu, kita tak bak ke orang tau. Sebab kita ada semua Allah bagi. Nak dia bangga apa? Aku jadi tok imam, Allah izin aku jadi tok imam. Orang pecat kita tak merajuk. Komiti pecat masjid pecat kita hang jangan jadi imam dah berhenti. Tak merajuk tau. Dia main balik masjid tu pasal apa? Dia tahu yang angkat dia pun imam, yang angkat dia pun Allah, yang tak angkat dia pun Allah, bukan orang. Nampak tak? Itu syahidat yang kita baca tadi ni. Saya baca syahidallahu annahu la ilaha illallah malaikah kulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzilul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man. Itulah dia. Nak angkat pun Allah, nak empuk turun pun Allah, nak mulia pun Allah, nak hina pun Allah. Nampak? Dia tulis di atas singgasana di Pertuan Agong tu ayat ni. Singgasana Pertuan Agong, Istana Negara, ayat ni tulis di atas singgasana dah. Hang nak turun ni bukan kerja hang tau, Allah punya, jangan duk bangga. Nampak tak? Hang kalau jadi orang besar, orang kuat pun bukan dengan kerana hang, Allah angkat. Nampak tak? Dia juga nak buat turun. Jadi kalau tok imam, tak, ni kalau pecat-pecat tok imam besok tak main dah. Merajuk tak pijak masjid langsung. Pasal dia kata dia buat. Pasal dia kata dia buat. Aku boleh buat pasal apa dia buang aku. Nampak tak? Aku boleh buat kerja ni pasal apa dia pecat aku. Dia tak tahu kata semua tu Allah bagi dekat dia. Sampai masa Allah. Khalid ibn Walid kata lagu tu lah kepada Umar. Nampak kepada apa? Kepada Ubadah Mihbah kata, hang ni apa dah lama dah duk pimpin tentera Islam. Umar pecat hang lagu tu dengan tak bagi surat, tak bagi hitam putih, tak bagi awal, tak bagi peringatan, nampak dah? Tak bagi notis, terus-terus pecat. Dia kata, aku buat kerja bukan kerana Umar, aku buat kerja kerana Allah. Pasal apa? Kerana Allah yang bagi aku semua. Kenapa kerana Allah? Kerana Allah yang bagi dengan aku, bukan aku buat dengan kekuatan aku sendiri.
kepintaran, kebijaksanaan, kewiraan aku semua adalah anugerah daripada Allah. Sampai masa Tuhan sendiri tarik aku duduk di belakang. Tuhan kata hang duduk di belakang. Aku duduk di belakang lah, perang menang. Nampak tak? Ini Khalid. Kita dah pejat-pejat tu, muka hidung tak nampak. Dia kata tutup lebih kurang pula lagi. Nampak? Dengan kecil hati, dengan merajuk. Tu kita. Nampak tak? Hang merajuk ke siapa? Ke Allah lah merajuk. Pasal yang tak kenal nikmat Allah. Ini orang kata apa? Derhaka, taat dalam derhaka. Itu kumpulan kedua. Taat dan derhaka. Ini jenis ni ya. Nampak tak? Kalau taat dan taat, dia tahu dia buat taat. Yang bagi taat dekat dia Allah, bukan manusia. Aku boleh baca Quran, boleh jadi qari, nampak tak? Ya? Boleh jadi imam, boleh jadi pemimpin, boleh jadi ketua, boleh jadi itu dan ini anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai masa Tuhan kedaki, Tuhan bawa aku duduk di belakang, ada orang lain ganti, nampak tak? Kerana Allah Maha Tinggi. Mesti ada sebab Allah Taala bawa kita turun. Mesti ada sebab Allah tak bagi kita buat dah. Mesti ada sebab. Kerana Allah Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dia tak akan buat benda yang salah, nampak tak? Tengok dia ikut pada. Cantik, baru betul duduk di depan, di belakang ada satu masjid, tuan-tuan. Alhamdulillah. Pengurusi dia berpecat, pengurusi tu setara beramai-ramai, pecat. Dia pecat maghrib hari ni. Besok subuh dia mai sembahyang. Duduk di belakang jadi makmum. Dia tak duduk di belakang corok, dia mai di depan tu Dia kata, aku mai masjid bukan kerana orang, bukan kerana aku pengurusi. Aku mai masjid kerana Allah. Nampak tak? Hari ni Allah bagi hidayah, aku boleh main masjid, pasal apa aku nak putus hidayah tu? Nampak? Mailah duduk hidup. Saya jumpa dia, cukup sayang dia. Jumpa dia cukup sayang. Alhamdulillah. Satu orang yang ada pelajaran tinggi, nampak tak? Bukan Pulau Pinang, di pulau dia, Tanah Besar. Di Tanah Besar. Saya pun tak ngajak dalam masjid tu. Dulu ngajak, tak ngajak orang tizat. Nampak tak ya? Pengurusi dia punya kemas. Itu satu pelajaran. Kita tanya sendiri dia, ada orang kata tadi yang dia pecat, hang tahu. Dia pecat, dia habis lah. Ini bukan kerja dia, bukan kerja Allah. Tuhan dah bagi masa kat aku dah. Ya. Walikullim ummati ajal. Tiap-tiap umat ada ajal dia. Ajal sebelum dia mati ada ajal. Berhenti kerja, berhenti tu tak dapat. Itu kita panggil ajal. Nampak tak? Ya. Sampai masa datang ajal, hang tak jadi imam, hang tak jadi pengurusi. Duduk di belakang. Nampak tak? Habis. Tak usah gaduh. Nampak tak? Dia main macam tu, subuh sampai, Zuhur Asar, punya rajin sampai. Pengurusi yang lantik baru tu tak main. Nampak tak? Dia tu rajin main. Allah kemah, saya kata tadi ni. Nampak? Apa-apa pun sumbangan masjid, dia bagi sumbangan masjid. Nampak tak? Alhamdulillah. Kita dengan contoh lagu tu, lepas iman dia tinggi, makrifah dia faham kepada Allah. Ya. Bagi kita ambil. Nombor 2, mensyukuri Allah, tuan-tuan. Semua perkara yang kita buat ni kita kena syukur. Sembahyang sunat duha, syukur Allah, bukan pasal rezeki. Ya. Duduk dengar orang kata apa? Sembahyang sunat duha ni Tuhan bagi rezeki, murah rezeki. Betul ya, ada hadis. Nampak tak? Tapi kita buat sembahyang duha bukan pasal rezeki. Rezeki dunia tu rezeki ni. Kita buat kerana Allah, kerana mensyukuri Allah. Subuh dengan duha putih, tak ada waktu, betul tak? Waktu lain bersambung. Subuh dengan duha putih. Mana ada waktu sekarang? Mana ada sembahyang dalam waktu sekarang? Tak ada. Habis dia tak ada tu, kita biar begitu ya. Orang yang bersyukur kepada Allah masuk sembahyang juga. Sembahyang duha ni untuk menyambung ingatan kepada Allah. Seperti sambung sembahyang ingatan pada waktu lain, ingatan waktu ni pun aku nak kena ingat kepada Allah. Subuh dengan tambah-tambah pula waktu ni Tuhan bagi masa untuk aku mencari rezeki. Lagi-lagi hebat, nampak tak? Rezeki keadaan, rezeki iklim, rezeki umur, rezeki amal, rezeki ibadat, rezeki duniawi. Tuhan bagi waktu duha. Tu matahari tu, cahaya matahari tu punya penting tu waktu duha. Kita perlu cahaya duha tu kan. Itu dia kita tadi ni kita perlu. Jadi makanya kita buat ibadat semua kerana syukur Allah. Yang ketiga, kita beribadat semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Bila hamba-hambaku bertanya tentang aku, katakan aku ni qarib, ujibu da'watad da'i idza da'ani. Aku mengabulkan doa bila dia minta. Tapi syarat, fal yastajibu li. Hendaklah dia melaksanakan segala kewajipan yang wajib bagi aku. Nampak? Wala yusriku, jangan sekutu bagi aku. La'alakum tashkurun. Mudah-mudahan mereka mendapat satu kenikmatan sebagai satu kesyukuran. Betul. Kita kena buat benda tu. Nampak? Jadi pihak dia kata,
Allah dah dekat dengan kita. Ini berlaku dalam peperangan Khandaq. Lepas peperangan Khandaq ni, daripada habis peperangan semua pakat lapang. Tak ada apa nak makan dah. Badan pun luka-luka apa semua. Apa? Ya. Tapi kemenangan Islam besarlah masa peperangan Khandaq tu. Ya. Ya. Tapi depa pakat berdoa. Semua berdoa dengan suara yang kuat. Angkat tangan minta doa kuat. Minta lantang suara. Nabi kata, hangpa duk minta doa kuat apa Tuhan berpekak. Tuhan bukan pekak tau ke? Ya, baru turun ayat ni. Iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Nampak? Apabila hamba-hamba aku bertanya tentang aku, tentang berdoa, minta mohon kepada aku, ya, fa inni qarib, maka semuanya aku dekat dengan depa. Depa je jauh daripada aku. Nampak tak? Falyastajibu li, maka hendak mereka laksanakan segala kewajiban bagi aku, yang wajib bagi aku, wal yu'minu bi, dan beriman dengan aku, la'alakum tashkurun, mudah-mudahan mereka tergolong orang-orang yang bersyukur kepada aku. Syukur. Jadi syukur kita kerana mendekatkan diri kepada Allah, kita ada doa. Jadi pertama, ingat kepada Allah, buat ibadat ingat, jangan ada lain pasal. Nak ingat Allah, ingat sebagai Tuhan, sebab anugerah semua Tuhan bagi kat aku, bakal tu kena ingat Allah. Orang ni selalu tiap-tiap minggu antak mai, antak mai lauk makan kat aku, antak mai nasi kandap tiap-tiap minggu. Nampak dah? Nampak dah? Aku kena ingat dekat dia. Aku kena ingat dekat dia. Nampak dah? Tak boleh lupa dia. Call dia, telefon dia, apa-apa kepentingan pergi cari dia. Nampak tak? Apa-apa pertolongan perlu pergi bagi pertolongan dekat dia. Nampak tak? Pasal dia ingat dekat aku. Tiap-tiap minggu mesti ingat dekat aku. Nampak tak? Tak pernah miss. Ini Allah pula bagi 24 jam. Tak henti-henti putus nikmat bagi. Sekurang-kurang nikmat boleh bernapas. Boleh keluar masuk bernapas, ada oksigen. Nampak tak? Free. Semua tu free. Tuhan tak minta duit tau. Kalau nak kena bayar, jenuh kita. Ni mata ni aku kena bayar sewa mata sebulan berapa. Kena bayar sewa mulut. Nampak tak? Kita nampak tak? Ya. Tu nak pump tayar angin tu pun. Oksigen free lah. Nampak tak? Minta nitrogen kena bagi RM5. Nampak tak? RM5. Tuhan punya tu nitrogen tu, bukan hang punya. Tapi dia ambil RM5 pasal alat dia. Dia nak pakai alat. Alat-alat tu nak pakai, nak guna alat-alat untuk nitrogen RM5. Sebagai contoh kan, ya. Lain semua free. Benda penting-penting Tuhan bagi free. Ya. Kita nak buat bedah jantung kena bayar RM30-40,000. Jantung Tuhan bagi bergerak free tu lah. Free punya bergerak. Tak minta duit. Ini kita kena bayang. Semua tu kena baca. Fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri kamu, dan kamu tengok, kamu melihat dengan mata hati atas nikmat anugerah Allah, kamu akan bersyukur kepadanya. Syukur. Yang kedua, ketiga, ingat tiga nah tuan-tuan. Pertama, untuk mengingati Allah. Kedua, untuk mensyukuri Allah. Yang ketiga, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jangan ada motif lain. Boleh nak? Kalau tuan-tuan buat lagu tu, dunia cari tuan-tuan, bukan tuan-tuan cari dunia. Nampak tak? Akhirat memanggil tuan-tuan, bukan tuan-tuan nak kena pergi ke akhirat. Akhirat dia panggil tuan-tuan dengan penuh dengan penuh rahmat, dengan penuh kasih sayang. Salamun qaulan mir rabbir rahim. Nampak tak? Ya. Itu dia nah. Itu paling besar. Baik, ni tak baca doa ni, kita nak baca. Ya. Saya baca sikit Doa sebagai mengingatkan daripada Allah yang diucap oleh seorang wali Allah, Tamim Ad-Dari Ibnu Al-Habib. Dia kata apa? Allahumma qanni'na bima razaqtana wa'sibna min haitsu nahaitana wa la tuhawwijna ila man aghnaitahu 'anna. Apa dia kata? Ya Allah, semoga engkau memberi nikmat kepadaku dengan rezeki daripada engkau. Memang Tuhan bagi rezeki. Semoga engkau terus memberi nikmat kepadaku dengan rezeki daripada engkau, bukan rezeki daripada orang lain. Rezeki daripada engkau langsung, supaya aku tahu rezeki itu engkau punya 100%. Aku tak kata orang bagi, nampak? Tak kata makhluk bagi. Dia mau lagu tu. Kedua, semoga engkau menjaga aku daripada perkara-perkara yang telah engkau larang. Semoga engkau tidak menjadikan aku berhajat kepada orang yang engkau jadikan tidak memerlukan aku. Menteri mana berhajat kat kita? Masa undi dia mau kita lah. Cukup bercalit dah. Dah menang-menang undi, mana mau tengok kita lagi dah. Betul tak? Tapi kita berhajat kat mereka. Betul tak? Lesen, nak ambil lesen kena ambil jumpa. Dah panggil-panggil tak ada, kena jumpa lah. Yang ni kita tak mau. Kita nak semua hajat kita langsung kepada Allah, dengan Allah
dari Allah. Dan kita tak berhajat kepada orang yang tidak berhajat kepada kita lah, ya. Kalau kita dapat apa bantuan daripada makhluk pun, kita akan kata itu langsung daripada Allah. Allah nak bagi kau mana, hang saya buat apa. Kalau memang aku punya, aku akan dapat. Kalau bukan aku punya, dalam tangan aku sendiri pun terlepas. Betul tak? Dia kena faham dulu tu. Kemudian dia kata lagi di sini, ya. Dia kata lagi di sini, wahsyurna fi zumrati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi ka'sihi fasqina. Cukup cantik. Ya Allah, semoga engkau mengumpulkan aku dalam rombongan umat Nabi Muhammad, junjunganku Nabi Muhammad SAW. Semoga engkau berikan minum kepadaku dengan gelasnya. Kita tak mau daripada gelas orang lain, kita nak gelas daripada Allah dalam telaga Al-Kautsar. Nampak tak? Ya. Dan semoga engkau menjauhkan aku dari maksiat-maksiat kepadamu, ya Allah, ya. Faskina wa min ma'asika janibna wa ala taqwa abitna wa li dhikri alhimna wa min warasati jannatin na'imi faj'alna wa as'idna wa la tushqina ya dzal jalali wal ikram. Siapa nak doa ni saya boleh bagi, tak ada masalah. Hampa minta lah, WhatsApp saya hantar, tak ada masalah, problem dia. Dia kata apa? Yang ni munajat lah, ini masuk dalam doa munajat. Tapi Tok Imam boleh baca sebab dia bawa dengan jamak. Tinggal lagi mak pun tak faham apa nah. Dia kata, sesudah semoga engkau beri minum kepada aku dengan gelas, semoga engkau menjauhkan aku dari maksiat-maksiat kepadamu. Itu penting lah. Kalau engkau ingat dekat aku, ya Allah, engkau jauhkan aku daripada maksiat. Jika engkau ingat kepada aku, ya Allah, kumpul aku dengan umat Nabi Muhammad SAW. Kalau ingat kepada aku, ya Allah, nampak tak? Engkau beri nikmat kepada rezeki langsung kepadamu. Kalau engkau ingat kepada aku, ya Allah, jangan engkau biarkan aku melakukan perkara yang haram. Nampak tak? Itu minta ingat Allah tu. Yang kata ingat Allah tu. Kemudian dia kata lagi, ya, semoga engkau mematikan aku dalam keadaan takwa. Ini penting sangat. Matikan aku dalam keadaan takwa, ya Allah. Semoga engkau menunjukkan agar aku selalu mengingatimu dengan ibadat-ibadat. Semoga engkau menjadikan sebagai pewaris-pewaris syurga tempat kenikmatan. Aku ini pewaris. Ulaika humul warithun alladzi yarizuna al-firdausa hum fiha khalidun. Quran kata kan? Ya. Mereka lah orang-orang yang kata tadi Tuhan sebut 10 sifat orang-orang beriman dalam surah Mukminun, 10 sifat dia. Depan ni kata ulaika humul yarithun, mereka lah para pewaris alladzina yarisuna al-firdaus, yang akan mewarisi surga firdaus, hum fiha khalidun, di mana mereka kekal dalamnya selama-lama. Itu dia. Biarlah aku pun termasuk dalam orang-orang dikatakan sebagai pewaris surga. Boleh tak? Minta bawah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Semoga engkau menjadikan sebagai orang yang bahagia tuan-tuan, bahagia. Orang bahagia ni banyak, saya pernah baca dah bab bahagia ni. Ada 11 macam sifat orang yang bahagia. 11 macam kerja dia kena buat lah baru jadi bahagia lah. 11 perkara dia kena buat baru jadi bahagia. Nanti akan datang kita baca balik, korang dah lupa. Nanti saya bawa balik nanti insya-Allah, ya. 11 perkara ni tuan-tuan buat, insya-Allah bahagia tuan-tuan. Bahagia. Ya, bukan bahagia pasal dapat menantu kereta besar dah. Yang tu tak mau. Hang lah. Bila kalau hang nikah dengan dia bahagia, kereta besar. Bukan lagu tu. Tak mau. Bahagia ni bukan ada pada kebendaan tuan-tuan. Kita pernah cerita kan. Rumah banglo punya besar, ya Allah. Duk ada lebih kurang 11 bilik. Nampak tak? Semua dia mau apa, semua ada. Kereta Rolls Royce lama tu. British punya Rolls Royce duduk depan. Yang duk jadi tukang kebun ni orang kita lah. Matilah. Nama dia Ismail, saya panggil Pak Mei kat dia. Pak Mei kata saya duk buat kerja, dia tak kira lah Ustaz. Dia punya bagi gaji pun dia bagi elok. Nampak tak? Nak balik tu ada je dia bagi. Roti lah apa, nampak balik. Tapi dia seronok tengok Pak Mei buat kerja. Dia tengok aku tingkap ke. Pak Mei tu dia buat kerja, hidup buah pokok, buka nasi bungkus makan. Dia tengok punya sedap. Pak Mei duk suap masuk tu, sebungkus habis, nampak dengan tuang ayak sebotol 1.5 liter mi ayak. Bila telan, nampak tak ya? Dia perhati balik, dia keluar turun daripada rumah. Pak Mei makan apa? Ini orang Cina lah.
Pak Meh kata ni makan nasi bungkus lah nyonya, boleh bagi sikit lah. Pak Meh, saya sudah makan, bolehlah bagi sikit. Dia makan sedap. Esok Pak Meh beli satu bungkus sama nyonya. Dia tua pergi makan buah pokok tidak. Tak mau makan dalam banglo, duduk makan dengan Pak Meh. Laki dah mati dah lah, tu yang kaya raya tu tinggal lah ya? Tidak. Pergi makan dengan Pak Meh buah pokok. Pak Meh kata, aku punya segan nampak bini aku je noh, tapi dia tua pada aku lagi lah. Nampak lah makan nasi bungkus, minum air sejuk, lagu tu aja sebetulnya. Nampak tak? Macam tu lah dia buat hari-hari. Pak Meh jangan lupa sama Mamnya tahu, hari-hari mau beli ni nasi tinggal lagi dia ubah-ubah sikit lah, besok beli daging ke, beli ikan ke apa ke. Tang tu pun Pak Meh dah dapat dah saham dah. Nampak dia bagi sikit duit lebih. Ni angkat dari semua Pak Meh simpan duit lah. Dia Pak Meh tak payah belanja. Nampak? Tengok berkat tu kata. Nak kita nak abang tadi bahagia bukan duduk situ. Sebab Pak Meh ni orang ibadat. Sembahyang. Kadang-kadang sembahyang buah pokok. Nampak? Sembahyang sunat duha. Dia tengok Pak Meh duduk sembahyang buah pokok. Ini belum tengah hari lagi di Pak Meh sembahyang apa? Kita ada satu sembahyang lah nyonya mau buat. Ini pasal mau terima kasih sama kita punya Tuhan, tahu kah? Itu kita buat tengok. Pak Meh ikut saya mengaji dulu di Tok Kong dulu, Masjid Bagan. Saya duduk mengajar dulu. Tak lama lah, dalam setahun lebih Dia ikut saya mengaji Pak Meh tu. Yang tahu cerita ni Dia habaq kat saya lah tu. Dia pun dah meninggal lah. Itu kita nak fikir tuan-tuan. Jadi makanya kata tadi ini, engkau jadikan aku sebagai orang yang bahagia dan jangan menjadikan aku sebagai orang yang celaka. Yang tu paling penting sekali. Wahai zat punya keagungan dan kemuliaan. Ini kita panggil munajat. Siapa berhak, siapa bagi. Inilah kita nak balas ingatan kita kepada Allah atas apa yang kita baca tadilah. Jadi macam kata-kata musannif, kalaulah demikian maka tiadalah perantara dalam segala hal, segala kurnia Allah. Kita tidaklah pakai perantaraan tuan-tuan, tidak ada pakai protokol. Kita terus kepada Allah dalam semua perkara. Ya, kerana itulah yang mulia Imam Nawawi dalam wiridnya yang terkenal dengan Hizbun Nawawi, Hizib An-Nawawi. Ini pun ada kat saya tuan-tuan ya. Siapa yang berhajat boleh minta, saya akan bagi Hizib Nawawi. Tuan-tuan bacalah, barang sehari sekali pun jadilah. Tak panjang hizib ni ya. Di antara kalimah yang kita jumpa dalam hizib ni, Bismillahi wa billahi wa minallahi wa ilallahi wa anallah wa fillahi wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Habis dia pukul semua kata kepada Allah. Tak ada satu hak kita. Makna dia apa? Dengan nama Allah, beserta Allah, dari Allah, kepada Allah, atas Allah, dalam Allah, dan tiada daya dan kekuatan melainkan dengan Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Semua yang pada jadi tuan-tuan. Kita baca hizib ni, kita sebut zikir ni, semua perkara jadi. Sebab kita pukul semua kepada Allah. Tak ada apa kita. Dengan nama Allah, beserta dengan nama Allah yang menjadikan tiap-tiap sesuatu. Bikana maka nabi yakun ma yakun. Saya dah sebut tadi kan, dengan Allah ada semua perkara, dengan Allah bakal ada semua perkara, dengan Allah juga sudah ada yang sudah diadakan oleh Allah, dengan Allah juga sudah ditiadakan apa yang diadakan oleh Allah. Itu makna ba, ada di awal bismillah. Nampak tak? Bismillah ada ba kan. Bikana maka nabi yakun ma yakun. Itu makna dia. Ulama sepakat, tak ada siapa menentang. Itu artinya beserta Allah, ma'allah, bersama-sama kita di mana-mana kita pergi. Wabillah, dengan Allah, aku makan dia dengan Allah, bukan dengan aku sendiri. Nampak tak? Benda ni bukan benda bercakap, benda dalam. Nampak tak? Ni Allah nak suap tangan ni, nak suap aku masuk. Falyanzuril insanu ila ta'amih. Maka tidakkah manusia merhatikan apa yang dia makan? Nanti orang suruh tengok. Makan tu apa? Makanan tu siapa buat? Nampak tak? Hang boleh tengok makanan tu, kenal yang ni apa, yang ni apa. Hang boleh hidu pula bau dia. Ada pula rasa lagi, ada selera, ada syahwat lagi. Tangan boleh bergerak. Suap betul dalam mulut. Tak ada ilham yang suap macam ni tau. Pasal ilham Tuhan bagi. Ilham ni diangkat satu urat dalam kepala. Nampak tak? Kepala dan urat. Kepala itulah yang beri isyarat, dia panggil akal ghizi. Akal gharizi, gharizi. Akal gharizi. 5 akal sahabat kan. Akal gharizi tu nak beritahu tangan kita nak buat apa, kaki nak berjalan di mana, nak tekan pedal, nak tekan minyak, nampak? Nak pegang steering, faham? Ya. Kalau akal tu tak ada lingkup kita,
Nampak? Akal tu yang bagi tahu juga hang suap sikit. Pasal hang punya gigi tak pernah elok. Hang suap sikit pasal yang ada sakit apa. Nampak tak? Dia bagi tahu. Masya-Allah tuan-tuan, Maka tu kepala tu kena sujud. Sujud lama kepada Allah sebab banyak mai pada sini, nah. Kalau dia tak betul, semua tak betul tuan-tuan. Nampak tu? Tu dia ini yang kita tahu Tuhan ambil tadi. Ini kita ambil sebagai dikata beserta Allah, dari Allah, min Allah, semua daripada Allah. Kepada Allah dah kita kena balik kepada Allah. Wa ilahi turja'un. Nampak dah? Akan kembali semua. Dan atas Allah, atas anugerah Allah, atas ridha Allah. Dalam Allah, dalam ingatan Allah, dalam kasih sayang Allah, dalam rahmat Allah. Itu makna dia. Dan tiada daya ada kekuatan melainkan dengan Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Tentu bagi tidak, mula semua ni dalam satu nama. Bismillahirrahmanirrahim 3 kali. Bismillah. Bagi tidak dah baca-baca apa atas tempat tidur, makin duduk, nak berjalan pergi bilik air kan. Takut berjalan-jalan jatuh berilau. Tu banyak orang berjalan masuk jatuh. Tuang-tuang ayak jatuh. Besok mati. Nampak tak? Kita nak bangkit dengan cergas, bangkit dengan sihat, bangkit dengan afiat, bangkit dengan penuh pengawasan. Mula. Dah habis bangkit, letak kaki di bawah, jangan bangkit lagi. Duduk atas kaki. Kalau tidak atas kaki lah. Nampak tak? Duduk atas lantai bila kita bangkit duduk. Bismillahirrahmanirrahim. 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 La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Baru bangkit berjalan tu, kita tengok apa beza dah. Boleh tengok beza dia sendiri lah. Orang pening-pening pun tak ada masalah, boleh berjalan betul. Nampak tak? Sampai pergi bilik air, sampai ambil wuduk, sampai kita keluar, semua selamat insya-Allah. Dan satu hari itu kita akan sihat. Walaupun ada sakit-sakit sikit lah. Sakit-sakit ni pasal kita salah makan, silap makan, tak atok makan, cara makan tak apa nak kena. Yang tu sakit. Semua penyakit mari daripada mana? Daripada perut, Nabi kata. Dia tak? Bukan pasal lain. Pressure naik pun pasal makan. Gula tinggi pun pasal makan. Nampak? Gula rendah pun pasal makan. Pressure rendah pun pasal makan. Bukan ada pasal lain. Dia tak? Itu dah. Ini kita nak faham tuan-tuan. Itulah di antaranya insya-Allah kita akan sambung. Kalau demikian berarti semuanya yang ada pada kita ini ada pemberian Allah yang merupakan piutangnya kepada kita, sedangkan kita ini adalah berhutang kepadanya. Begitulah maha kasih dan sayangnya Allah Subhanahu wa taala pada kita, sehingga semua pemberiannya itu tidaklah dikeranakan oleh suatu kerana dan tidak disebab oleh suatu sebab, dan hakikatnya terkecuali dalam pandangan lahiriah belaka. Fahamilah, hayatilah hakikat kita ini pada khususnya dan alam keseluruhan pada umumnya. InsyaAllah kita akan dapat merasakan kalam hikmah di atas dengan wirid Imam Nawawi seperti telah disebutkan tadi. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Walhamdulillahil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.